dapatkan isu yang kita lagi. Okey, maknanya macam mana kita nak interview, menentukan soalan dan macam mana kita nak penangkan balik dekat yang kita interview. So, benda ni dapatlah daripada untuk infeksi itu. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hari ini kita akan mengupas tentang isu dan cabaran dalam pengurusan Harta Pusaka Syariah. Oleh itu, kita akan melihat video yang telah ditemubual kepada beberapa orang. Assalamualaikum Cik. Maaf mengganggu kami daripada kajian UMK nak buat interview sikit lah pasal isu faraid. Oh. Pada pandangan Cik, apakah maksudnya faraid ni? Pasal harta kan? Sebenarnya nak lagi lengkap lah. Isu faraid ni pembagian harta selepas seseorang tu meninggal. Oh, macam tu rupanya. Tentu. Mesti ada cabaran dalam menguruskan faraid ni kan? Apa cabarannya? Okay, antara cabaran yang paling utama lah dalam isu faraid ni adalah tentang perbelahan keluarga yang berpanjangan. Okay, sebagai contohnya, ada setengah hati yang terlalu taksub nak menginginkan harta tu. Terus satu lagi tak ada pihak yang tentang apa tu, tak ada pihak yang lebih arif tentang ilmu. So jadi masalah tu akan jadi lebih panjang lah. Itu antara cabaran yang paling utama lah dalam isu faraid. Oh, macam tu. Baru saya tahu. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa untuk temu baik. Sama-sama boleh tu. Assalamualaikum Cik. Maaf ganggu. Kami daripada UMK nak buat temubual tentang isu faraid. Oh, faraid. Boleh jelaskan tak faraid itu macam mana? Faraid itu pembagi harta selepas seseorang tu meninggalkan dunia. Jadi faraid itu ialah pembagi harta selepas seseorang tu meninggalkan dunia. Apakah isu yang sering terjadi dalam faraid? Jadi isu yang sering terjadi dalam faraid ini ialah pertikaian antara waris. Macam si mati tu meninggalkan beberapa ketetapan. Pertikaian ini antara waris melantik RAB sebagai pentadbir harta pusaka dan tidak mahu memperbagi hubungan mereka dan menyebabkan diorang tidak puas hati dengan pengurusan jenazah, dan akhirnya jadi terdapat waris yang saja membolot harta untuk kesenangan diri dia. Macam tu baru saya faham. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk diinterview oleh kami. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu lah dah. Tak apa. Nak tanya ni, kami ni daripada pelajar UMK lah. Nak buat interview sikit tentang faraid. Apa yang awak berdua tahu tentang faraid? Apa tu faraid? Okay, faraid ni sebenarnya adalah salah satu proses selepas seseorang itu meninggal. Proses pembagian harta. Adakah cabaran-cabaran dalam isu faraid ini? Okey, sebenarnya cabaran dalam isu faraid ni banyak. Tapi antara salah satunya adalah ia mempunyai proses undang-undang yang rumit. Kenapa? Adalah disebabkan kita mestilah melalui undang-undang daripada syariah dan sivil. Lagi satu, masyarakat setempat sekarang ni, diorang ni tidak begitu arif lah tentang proses-proses yang ada dalam undang-undang itu. Okey, sebenarnya kan awak cakap pasal cabaran tadi first. Ada cabaran lain tak? Ya, cabaran lain ialah fee pengurusan harta pusaka yang membebankan waris. Sebab kebanyakannya kita terpaksa upah peguam untuk menguruskan harta pusaka. Jadi kebanyakan peguam-peguam ni dia akan mengambil kesempatan untuk mengambil macam lagi banyak keuntungan daripada waris. Sedangkan waris tu kena banyak bayar hutang-hutang si mati. Jadi keluarga si mati boleh dapatkan perkhidmatan profesional atau peguam yang hanya dicas 2 hingga 4% daripada harta pusaka. Oh, barulah kami faham tentang faraid. Terima kasih sebab terangkan. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa. Salam. Maaf mengganggu, saya daripada UMK. Ingin menanyakan tentang isu faraid. Apa yang
cik faham tentang faraid? Faraid ni apa yang saya tahu dia tentang pembagian harta. Faraid sebenarnya adalah pembagian harta selepas kematian. Dalam faraid mesti ada isunya itu sendiri. Contohnya, Antara isu yang terjadi ialah waris gagal mengemukakan dokumen yang lengkap. antara dokumen yang lengkap tu macam mana je? Antara contoh dokumen ialah sijil kematian, kad pengenalan waris, sijil faraid yang diperlukan oleh Mahkamah Syariah, dokumen aset semati seperti buku bank, amalan saham, gaji dan lain-lain. Semua dokumen ini diserahkan kepada pihak ARB iaitu pihak yang menguruskan semua harta pusaka. Jadi, apakah kesan jika waris tidak dapat mengemukakan dokumen lengkap? Antara kesannya ialah melambatkan proses penyiasatan ARB dan menjadikan pengurusan ARB dan proses pengurusan harta pusaka menjadi lambat. Oh, begitu. Terima kasih meluangkan masa bersama kami. Okey, sekarang saya akan mengajukan beberapa soalan kepada student UMK. Jom. Okey, boleh tak saya nak menemu buat cik? Okey, boleh. Okey, nama cik apa? Nama saya Nurhidayah binti Amran, merupakan pelajar Universiti Malaysia Kelantan daripada kos logistik. Okey, saya daripada kos SAB dan ambil subjek faraid. Jadi, cik ada tahu tak untuk mengenal isu ataupun faraid? Adalah juga sikit-sikit. Okey cik, cik tahu pasal faraid? Bolehlah juga. Tapi bagi saya, faraid ni pengurusan harta pusaka yang perlu diselesaikan selepas berlakunya kematian kan? Okey, betul. Okey, boleh saya tanyakan soalan lagi? Okey, boleh. Okey, norma masyarakat Melayu di Malaysia menganggap bahawa pengurusan harta pusaka dengan segera adalah disebabkan ketamakan. Wajarkah soalan itu? Untuk pembahagian harta pusaka ini perlulah dilakukan dengan segera supaya waris kepada si mati tidak menggunakan pengurusan harta pusaka tu dengan sesuka hati. Bagi saya lah, pengurusan harta pusaka ni perlulah dilakukan dengan segera supaya waris kepada si mati tersebut tidak menggunakan harta ini dengan sesuka hati. Tetapi terdapat juga beberapa golongan masyarakat yang beranggapan bahawa pengurusan harta pusaka ni kalau dilakukan dengan segera tu menjadi tidak baik. Dan beranggap bahawa kubur si mati masih merah. Jadi bagi saya pengurusan harta pusaka ni sepatutnya dilakukan dengan segeralah. Dan dilakukan dengan secara baik-baik supaya roh si mati ni orang cakap apa menjadi tenang. Okey. Terima kasih cik yang soalan yang diajukan oleh cik. Okey, cik beranggapan bahawa menyelesaikan isu dengan pengurusan harta pusaka dengan segera adalah yang terbaik untuk apa? Untuk menyenangkan roh si mati. Oleh itu, daripada saya sekian, terima kasih. Okey, cik. Boleh tak saya nak menemukan cik? Boleh? Okey, cik nama apa tu? Nur Syafiza binti Muhammad Nur. Okey. Cik tahu pasal pengurusan harta pusaka? Sebab sedikit lah saya tahu. Okey, boleh tak saya nak teruskan dengan soalan? Boleh? Silakan. Okey. Sebagai seorang yang berilmu tentang hal pengurusan harta pusaka, bagaimana cik memberitahu kepada ahli keluarga yang ketidakfahaman tentang pengurusan harta pusaka? Assalamualaikum. Apabila seseorang yang kita sayang, terutamanya daripada kalangan ahli keluarga kita, janganlah menunjukkan kesedihan dengan hanya menangis dan meratap kerana adalah itu perbuatan yang sia-sia. Pepatah yang pergi, biarlah pergi. Yang masih hidup, perlu teruskan hidup. Bukanlah bermaksud kita perlu melupakan arwah teruslah. Maksudnya di sini, waris yang masih hidup perlulah meneruskan apa-apa perkara berbangkit yang ditinggalkan oleh arwah di dunia ini. Menangis sahaja tidak cukup untuk membantu arwah di sana kelak. Maka fahamilah tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk waris yang masih hidup ini. Sebagai orang yang berilmu tentang pengurusan harta pusaka,
saya perlu membuat sedikit perkongsian ilmu kepada ahli keluarga saya tentang pembahagian harta pusaka tersebut dengan kaedah yang betul. Hal ini demikian ahli keluarga dapat mengelak daripada pergaduhan atau perselisihan faham. Dengan adanya ilmu pengurusan harta pusaka ini yang mencukupilah. Dengan pembahagian harta pusaka yang betul, ahli keluarga akan mendapat harta si mati mengikut nisbah yang betul, dan kesan kepada si mati juga dapat memberi kesan yang baik. Sekian. Okey, sekian, terima kasih Cik. Okey Cik, boleh saya menemui Cik? Boleh? Nama Cik apa? Nama saya Nur Edi binti Azri, saya daripada kos logistik. Okey, adakah Cik tahu tentang faraid? Apa yang saya tahu tentang faraid adalah faraid ni berlaku apabila berlakunya kematian dalam satu family tu. Jadi diorang nak uruskan harta pusaka mengenai si mati tu. Okey, terima kasih banyak Cik. Okey, bolehkah saya teruskan dengan soalan lain? Boleh? Okey. Dalam masyarakat, sesetengah masyarakat menggunakan kaedah faraid, sesetengah lagi tidak menggunakannya. Di sini, wajarkah tidak menggunakan kaedah faraid itu menjadilah salah? Dalam masyarakat kini banyak berlaku ketidaksefahaman tentang pengasingan atau pembahagian harta pusaka dengan baik. Jadi berdasarkan soalan tadi, adalah wajar sekiranya semua ahli yang menerima harta pusaka tersebut setuju dengan pembahagian harta pusaka dan tidak menggunakan kaedah faraid ini. Jadi hal ini dapat menyelesaikan masalah yang berlaku pada masa kini sekiranya ahli yang menerima harta pusaka tidak setuju dan ingin menggunakan kaedah faraid tersebut. Maka semua yang menerima harta pusaka tersebut perlu menggunakan kaedah tersebut. Itu saja. Okey, terima kasih Cik atas soalan tadi. Okey, Cik beranggapan bahawa tidak menggunakan kaedah faraid itu tidak menjadi salah. Maka boleh dibahagikan kepada yang menerima harta pusaka tersebut dengan persetujuan semua pihak. Sekian daripada saya, terima kasih. Selamat petang. Saya pelajar daripada UMK. Ingin menerima Cik berdua mengenai pengurusan harta pusaka. Okey, sebelum tu boleh saya tanya Cik berdua, apa yang Cik faham apa itu harta pusaka? Pusaka merupakan pengurusan yang dilakukan selepas kematian yang mana ia dilakukan oleh family yang si mati. Terima kasih kerana menjawab. Okey, jadi saya akan berkongsikan dengan lebih mendalam mengenai harta pusaka. Okey, harta pusaka ni ialah segala harta peninggalan si mati yang meliputi harta alih dan harta tak alih. Harta alih ni macam KWSP, kenderaan, wang imbuhan. Okey, kalau tak alih pula dia macam tanah, lombong, sawah dan lain. Oleh itu, selepas berlaku kematian, pihak waris ni perlulah menguruskan dengan cara yang betul. Kerana pengurusan harta pusaka ni bukanlah perkara yang mudah, tetapi perlu ilmu yang kukuh untuk menyelesaikannya. Ilmu pembahagian harta pusaka ini juga dikenali sebagai ilmu faraid atau ilmu pewarisan atau ilmu at-tarikh. Apakah cabaran yang berlaku dalam pengurusan harta pusaka? Okey, cabaran yang berlaku dalam pengurusan harta pusaka ni adalah kurang kefahaman terhadap konsep sebenar pewarisan harta pusaka secara faraid, kerana di dalam media sosial ni kurang pendedahan tentang pewarisan harta pusaka ni. Jadi apa kesan untuk masalah ini? Okey, kesan ni apabila masyarakat Malaysia dia tidak mengambil perhatian tentang perkara ni kerana ia ni sebenarnya berlandaskan matlamat keadilan dalam pembahagian harta pusaka. Masyarakat tu masih kurang jelas tentang pemahaman hukum pengurusan harta pusaka, di mana dia akan menjurus kepada masalah pemecahan tanah pusaka kepada bahagian yang kecil sehingga menjadikannya kurang bernilai. Secara tidak langsung dia kurang berpotensi untuk dibangunkan. Kesimpulannya, isu dan cabaran dalam pembahagian harta pusaka ni adalah perkara yang sering kali timbul dalam konteks warisan keluarga. Namun dengan langkah-langkah tepat seperti pembuatan wasiat, komunikasi yang baik dan bantuan profesional dalam cabaran ini dapat dihadapi dan diselesaikan dengan lebih baik.
Sebab itu pentingnya kita mengambil langkah-langkah yang proaktif dalam pembahagian harta pusaka untuk menjaga keharmonian ahli keluarga. Perkongsian saya akan berhenti di sini dan terima kasih kerana sudi bertanyakan soalan dan mendengarkan penjelasan daripada saya. Terima kasih. Refleksi. Jadi Cik, apakah refleksi yang Cik dapat daripada pengurusan harta pusaka tadi? Apa yang saya dapat daripada pengurusan harta pusaka, masyarakat haruslah membuka minda dan berfikir secara rasional mengenai isu pembahagian harta pusaka ini. Kerana pembahagian harta pusaka ini adalah perkara yang harus diselesaikan dengan segera. Dan masyarakat juga tidak seharusnya beranggapan bahawa pembahagian harta pusaka dengan segera adalah perkara yang tidak baik. Sebagai contoh, tidak menghormati semati. Okey. Terima kasih Cik daripada refleksi daripada Cik. Okey, apa yang saya faham berkaitan harta pusaka ni, saya perlu dapatkan nasihat yang lebih detail berkaitan dengan harta daripada guaman-guaman yang berkualiti agar tidak berlaku masalah dalam pembahagian harta pusaka dalam keluarga saya. Bagi saya pula, apa yang saya faham adalah kita sebagai ahli keluarga perlu mengambil berat proses dengan mengetahui proses-proses yang perlu dilakukan selepas kematian ahli keluarga itu sendiri. Seperti mana yang kita tahu, pengurusan harta pusaka syariah adalah penting bagi orang Islam untuk mengubah nasib mereka. Dengan melihat video yang telah diterangkan tadi, ianya boleh memberi manfaat kepada kita semua. Sekian daripada saya, Muhammad Amin bin Abdul Razak, kumpulan 8. Terima kasih.